Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Haji Hafizuddin kerana telah memberi kepada saya kepercayaan untuk meneruskan majlis ni. Terima kasih juga kerana telah memberi sedikit tafsiran tentang surah Al-Waqiah. Rupanya banyak yang kita pelajari ataupun yang telah kita fahami daripada surah Al-Waqiah tadi. Okey, untuk meneruskan majlis, bersama-sama kita ialah mantan pelajar kita, kan? Okey, dia akan bersama kita untuk sesi taklimat industri, iaitu saudara Khairul Akram bin Azam Abdullah, berumur 27 tahun, kan, masih muda lagi. Okey, so pengalaman-pengalaman yang telah diperolehi setelah beliau keluar daripada KKTM Ledang setelah memperoleh diploma, iaitu dia punya completion date diploma daripada tahun 2016. Okey, banyaklah pengalaman yang yang telah ditemui oleh saudara Khairul Akram bin Azam Abdullah ni, iaitu pengalaman selama 5-6 tahun berkhidmat di Redibam, ataupun nama panjang dia ialah Redibam Sdn Berhad branch di KL Johor pada tahun 2016-2017. Okey, sebagai membuat servis dan maintenance general medical equipment for private hospital dan breakdown, dan juga melakukan breakdown equipment. Dan juga sekarang ni beliau berkhidmat di Redibam Sdn Berhad Selangor bermula daripada 2018 hingga sekarang untuk government hospital lah, iaitu tetap dia punya mewakili branch service and maintenance bagi medical equipment. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman khusus-khusus yang telah beliau perolehi, sama ada dari segi skill, ability dia. Okay. Masuk yang khusus-khusus yang dihantar oleh Redibam sendiri bagi melengkapkan kemampuan dia ataupun skill dia, menambahkan skill dia. So tanpa buang masa, kita akan bersama dengan saudara Khairul Akram untuk sesi taklimat industri. Okey. Jadi tanpa buang masa, kita akan serahkan kepada saudara Khairul Akram bin Azam Abdullah. Okey, dipersilakan saudara Khairul Akram. Okey, Cik. Terima kasih pengerusi majlis, Encik Hafiz Habizan. Yang berbahagia, pengarah KKTM Ledang, Tuan Haji Muhammad Johari bin Man Elia Osman, Timbalan Pengarah Pembangunan Akademik TS Kamil bin Pomat, Timbalan Pengarah Pembangunan Pelajar dan Khidmat Pengurusan Puan Azrawani binti Wan Muhammad, Ketua Program Makmal TS Dr. Nur Syarizan bin Syahri, Ketua-Ketua Program, Ketua Jabatan Kaki Tangan dan pelajar-pelajar KKTM sekalian lah. Okey, izinkan saya share slide sekejap. Sekejap je. Okey, saya nama diberi Khairul Akram bin Azam Abdullah. Saya anak pertama lah, first daripada 7 adik-beradik saya. Kan? 7 adik-beradik ni antara macam ramai lah. Dekat KKTM pun selepas saya batch ke-5. So selepas tu ada lagi lah adik saya seorang yang meneruskan generasi saya lah, orang cakap. Okay. Okay, sebelum tu izinkan saya share slide dulu.
Okay, saya kemasukan ke KKTM Ledang bagi sesi Julai Disember 2012 dan tamat pada 2016 kan, bagi kos Diploma Biomedical Electronic Engineering of Makmalah Lab. Okay, ni serba sedikit lah yang saya boleh kongsikan kepada semua, terutamanya bagi pelajar-pelajar KKTM Ledang yang mungkin yang akan ke industri nantilah kan. Okay, dulu waktu di KKTM Ledang saya cakap kira bertuah lah kan, dapat lecturer-lecturer seperti Cik Hafiz kan, Cik Fazli. Diorang ni semua mentor saya lah kan. Terutama sekali Cik Hafiz Hazmizan. Bagi saya kos lab ni banyaklah support sampai saya dapat ada di tahap ni. Okay, di kesempatan ni saya nak minta yang mana lecturer yang pernah mengajar saya sebelum ni, saya minta encik dan puan semua halalkanlah ilmu saya yang saya terima ni kan. Kalau tanpa ilmu tu saya rasa tak ada saya dekat sini untuk hari ni kan. Okay. Persiapan saya sebelum ke industri dan sebelum kita pergi latihan industri, Cik Azwan ada buat khusus dulu selama sehari bagi orang cakap refresh balik kan, refresh operate machine apa semua. So bagi saya benda-benda tu kita perlu terapkanlah untuk orang cakap persediaan pelajar di alam industri itulah nanti kan. Tapi ada juga yang macam daripada peringkat awal lagi yang macam kalau kata Encik Hafiz Syahari dulu dia ajar saya EWP. Subjek tu sehingga ke hari inilah saya guna. Maksudnya EWP ni bila kita masuk dalam bidang elektronik, dia banyak berkaitan dengan komponen tu semua kan. So benda tu orang kata kalau macam untuk student perlu adalah basic, itu asas. Itu paling asas untuk dalam bidang ni kan. Kalau tak ada asas tu kita tak boleh nak pergi jauh lah kan. Untuk latihan industri ni saya buat latihan ni dengan company Aras Biomed. Company ni cakap tak adalah hebat, tak adalah agah sangat kan. Company biasa je. Macam mana saya boleh join dengan company ni, intern dengan company ni. Dulu kalau tak silap saya 2016 ke 2017 macam tu. Cik Azwan dan Cik Fazli. Cik Azwan lah call saya. Dia call, dia cakap, Akram, free tak hari ni untuk interview on the spot. Kita macam cakap macam takut lah sebab kita tak bersedia. So dengan tak fikir panjang, saya pun terus pergi ke Calimetra Lab. Dan di situ ada Cik Fazli dan Cik Azwan.
dan seorang owner company ni lah kan. Dalam saya masuk tu, orang cakap macam berdebar lah kan, sebab kita tak prepare apa-apa pun. So apa yang saya datang dekat Kalimetra tu memang knowledge yang saya ada sebelum-sebelum ni. Maksudnya memang kita tak ada nak hafal kan, sebab kalau kata kita hafal benda tu, kita tak boleh nak cerita directly kan. Maksudnya kalau kita hafal ni, dengan apa yang kita buat, kita lagi senang untuk bercerita kan. Okay, dekat situ benda yang pertama kan, benda asas yang pertama, Encik Zainizam daripada company Aras Biomed ni, dia tanya boleh repair tak kan. So kita pun macam yakin lah, kita cakap okay, saya boleh repair kan. Bila cakap boleh repair tu, tiba-tiba Cik Fazli dia bagilah satu mesin yang rosak yang ada dekat situ kan. Oh, kita pun macam cakap, kita mula-mula kita cakap je kan, tapi bila dapat depan-depan mata ni, kita nak kena buat on time macam tu, gugup juga kan. Nasib baiklah dia tanya komponen-komponen ni. So saya rasa saya bersyukur, sebab dulu time EWP dulu saya belajar dengan Cik Hafiz Syari. Dia ajar saya komponen tu, alhamdulillah saya ingat, kenal lah komponen tu kan semua kan. Okay, di situ ni antara orang cakap untuk latihan industri ni kan, ni pesanan untuk pelajar-pelajar lah kan. Apa-apa pun kita dapat, maksudnya macam apa-apa syarikat yang kita dapat kan, maksudnya macam tak adalah dapat allowance lebih kan. Time tu saya dapat, dia cakap tak ada allowance kan. Saya macam okey lah, tak apalah. Saya cakap macam okey, join je, sebab kita dah tak ada tempat lain dah kan selain daripada tu. So bila compare, satu lagi jangan compare lah diri dengan kawan-kawan yang lain kan, sebab rezeki masing-masing kan. Time tu batch saya dulu ramai yang masuk QMS, Quantum Medical Solution. Diorang ditawarkan dengan allowance 500 untuk setiap bulan. And kita bila dengar macam tak ada allowance, macam tak nak pergi. And kita tak tahu lagi future dengan company tu macam mana. So ini macam cakap first step kita, langkah kita. Kita tengok apa niat kita untuk masuk dalam industri, apa yang kita perlukan kan. Macam saya fikir tak apalah, aku ambil pengalaman dalam bidang ni, maksudnya dengan company ni kan. Lepas tu saya pun masuk untuk latihan industri ni kan. Oh, sebelum tu hari ni saya interview dengan Cik Zainizam ni. Dia tanya terus, esok free tak untuk saya ikut dia pergi buat servis. Okay, saya macam biar betul, sepatutnya kita sesi untuk intern ni lama lagi kan, selepas exam apa semua kan. So saya fikir okay, takkan saya tak nak pergi kan, benda tu untuk kita tak ada limit. Time tu ayahanda saya pengarah IR Mazam Bintih. Okay, saya pun buat surat menyatakan saya ikut satu company untuk ambil pengalaman lah sebelum pergi latihan industri. So Cik Mazan lepaskanlah saya untuk pergi. Hari pertama saya pergi tu, macam malam tu memang tak boleh tidur lah, sebab kita macam mana, benda ni sesuatu yang baru bagi kita, sebab kita tak pernah lalui. So pagi tu tiba-tiba bos check saya, SMS saya, dia cakap okay Akram, pukul 8 saya ambil dekat KKTM. So saya ikut, dia buat kerja dekat KPJ Keluang. Time tu dekat KPJ Keluang. Bila sampai dekat sana, kita macam gugup lah. Maksudnya satu lagi communication skill lah kan. Kita dengan bos, kita punya gap tu jauh tau. Maksudnya macam level tu jauh sangat kan. Umur pun lain. So macam mana cara kita untuk communicate dengan dia. And kita rasa macam segan lah nak cakap. Okay, benda tu tak boleh ada lah dalam diri. Maksudnya
setengah kita tengok dulu. Kalau kata bos tu okey, boleh kita jadikan dia kawan. Kalau macam bos tu tak okey, maksudnya macam dia nak kena ada gap. Memang ada dalam buku cakap bos dengan staff ni tak boleh ni sangat kan, nanti orang cakap banyak isu nanti kan. So sampainya dekat hospital ni, benda pertama yang saya kena, maksudnya pengalaman saya, tiba-tiba dia tanya, Akram, check mesin ni kelas apa, type apa kan. Mesin tu general equipment je, maksudnya bukan khusus pada apa-apa mesin yang high end lah kan. Lepas tu bila dia tanya soalan tu, kita rasa macam biasa exam je kita jawab benda ni kan. Tapi bila kalau kata andai kata kita tak buat benda tu, confirm kita tak ingat benda kan. So alhamdulillah, benda yang pertama saya buat ni dalam latihan industri, saya cakap satu kenangan lah kan. Bila dapat saya buat, saya dekat sana daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 8 malam. Saya dekat KPJ Keluang tu untuk buat kerja. Memang cakap memang penat semua tu ada. Kalau kata kita tak tahan, memang ni lah, memang balik terus kan. Tapi bila kita fikir benda tu sebagai pengalaman kan, untuk masa depan kita lah kan. So bila siap je kan, dulu zaman saya dulu kita boleh keluar pelajar ni, boleh keluar daripada pukul 5 petang sampai pukul 8 ke 9 macam tu kan. Kalau lebih mesti kena tahan kad punya kan. Okay, tu antara kenangan-kenangan lah saya dekat KKTM Ledang. Okay, untuk hari pertama saya balik kan, memang penat lah. Bila dah sampai dekat KKTM, tiba-tiba salam dengan bos macam biasa. Bila salam tu macam orang panggil salam kau. Bila rasa macam apa ni macam ada duit. So kita rasa macam duit kan, tak adalah kita kira depan dia. So kita simpan dan masuk bilik. Masuk bilik memang tak fikir panjang lah. Benda yang pertama kira duit kan. Sebab benda ni orang cakap, yelah sebelum time interview dia tak ada cakap pun pasal allowance ke apa semua kan. Tiba-tiba hari pertama je dah dapat duit kan. Kita ikut ni atas dasar ikhlas, kita nak belajar dengan dia kan. Okay, lagi satu kan, dalam buku LI tu, kalau tak silap saya, kita sebagai pelajar tidak dibenarkan untuk menuntut sebarang upah ataupun gaji lah untuk setiap kerja yang kita buat. Kalau kata industri bagi, itu bonus lah. Bonus lah bagi kita kan. So kita tidak berhak untuk tuntut sebarang bayaran. Okay, berbalik kepada cerita tadi, pengalaman saya, hari pertama saya dapat upah daripada company Aras Biomed ni RM500. Terkejut, memang terkejut lah time tu. Sebab orang cakap kita pun, Elang Omara pun dapat 300 kan. Tiba-tiba dapat 500. Wah, terus orang cakap lupa nasi bujang kan. Terus kita. Okay, tu orang cakap itu pun rezeki lah, rezeki saya kan. Maknanya apa yang kita buat ni kita ikhlaskan dan kita buat sebaik mungkin lah kan. Kita bagi komitmen kita sebaik mungkin kan. Okay, terima kasih jugalah kepada Encik Azwan dengan Encik Fazli ni. Dia orang ni banyak support saya untuk LI kan. Lagi satu, dekat company yang kecil ni kan, macam Aras Biomed ni, company dia tak besar sangat. Time tu staff 3 orang je, tak silap saya. Bos saya ni owner company, Encik Zainizam. Lagi satu Encik Fazli. Encik Fazli ni specialist untuk Aras Biomed ni lah. And dia mostly banyak buat barang-barang repair kan. Okay, dekat company yang kecil ni kan,
bagi saya lah, untuk peringkat awal duduk je dekat company yang ni, sebab semua benda kita buat. Macam saya sendiri, untuk buat survey report, collect check, memang time LI ni memang cabaran lah bagi saya kan. Daripada saya dekat KKTM, hari-hari saya ulang alik daripada KKTM Ledang ke KL setiap hari. Pukul 8 saya gerak, pukul 5 petang saya balik, pukul 9 macam tu saya dah sampailah kat KKTM balik kan. Sebab time tu time saya LI, saya mohon duduk untuk stay dekat KKTM Ledang. Itu dengan kebenaran ayahanda saya dulu lah, Cik Mazan. Okay. Company kecil ni kita boleh belajar banyak benda lah kan. Sebab kalau kata company tu banyak ramai staff, so dia tak boleh nak fokus untuk ajar kita seorang lah kan. So kita kena share, kita kena pandai get dengan macam cari ruang dan peluang untuk kita belajar. And so daripada latihan industri ni juga, saya dapat pengalaman yang macam pergi hospital, jumpa user sendiri. And kalau macam yang dah alam bekerja ni, kita rasa macam tak takut sangat kan untuk jumpa user. Sebab user ni mostly dia akan tanya, dia akan push kita. Dekat situ kita boleh tengok sejauh mana kita punya mental untuk tahan dengan cakap makian daripada user ke semua tu lah. So kita kena jadikan dia kawan lah, seboleh-bolehnya macam tu lah semua kan. Okay, seterusnya pengalaman bekerja lah. Okay, selepas pada saya tamat LI tadi, saya terus bekerja dengan Aras Biomed ni. Antara tip lah yang saya rasa berguna untuk para pelajar semua, bagi saya, company ni dia akan tengok staff dia yang boleh buat saving cost untuk dia. Kalau ikutkan memang saya tak sambung dengan Aras Biomed ni kan, sebab bila habis dia dah ada staff, so kita ni dia tak perlu sangat. Tapi disebabkan saya dapat buat saving cost lebih kurang 20,000 untuk repair mesin dengan dia, so saya terus dapat permanent staff dekat Aras Biomed ni kan. Walaupun cakap gaji tu okay, saya cerita yang gaji dekat Aras Biomed ni dia lebih kurang, dia tak ada bagi gaji yang tetap tau. Maksudnya macam bulanan macam 2,000 ke macam tu kan, tak. Kita lebih kepada dapat persen. So saya dengan owner company ni lebih kurang macam partner lah kan. So daripada kerja-kerja ataupun tender-tender yang company ni dapat, 10% kita yang punya. Maksudnya macam dia bagi dekat saya lah kan. So untuk bulanan tu dia bagi keep on sama macam allowance 300 sebulan. Dan setiap hari untuk kita pergi kerja tu, dia akan bagi duit poket dan duit minyak semua tu lah kan. Time dekat Aras Biomed ni, saya rasa pengalaman paling best untuk diri saya lah seawal umur tu, di mana bila saya untuk pergi kerja ulang alik daripada KKTM ke KL ni, owner company ni dia sediakan saya sebuah motor lah, motor yang berkuasa tinggi. So time tu kita rasa macam sesuatu yang baru, memang best lah untuk kita kerja kan. Satu sebab senang laju kita untuk ke
ke mana-mana tempat yang kita perlu pergi, sebab tak semestinya di KL, tiba-tiba kena di Johor kan. Antara KL tu, di KL pun bukan satu tempat, maksudnya banyak tempat yang kita perlu pergi. Dekat Aras Biomed ni lah saya improve lagi saya punya communication lah dengan user kan. Dalam ni juga saya cari networking. Macam kita terjumpa dalam satu hospital tu, kadang-kadang ada vendor-vendor lain kan. So kita kenal dengan dia orang, dapatkan contact number. Kan, lepas tu dari situlah sampai sekarang ada yang kenalan saya daripada Aras Biomed ni kekal hingga ke hari ni lah. Okay, seterusnya pengalaman saya bekerja di Redibem Sendang Berhad lah. Okay, selepas saya habis dekat situ, dekat Aras Biomed, saya terus dapat better offer lah untuk Redibem ni. Sebab kita tahu Redibem Sendang Berhad ni mostly dia buat servis untuk hospital kerajaan. So saya rasa saya punya pekerjaan lagi terjamin lah dekat sini kan. Okay, dekat sini pun pengalaman saya, sebab saya interview untuk Redibem HQ, CSC workshop dekat HQ Redibem. So center yang Redibem ni mostly yang macam hospital-hospital kerajaan lain yang mana dia orang tak boleh nak repair machine, dia orang akan hantar kepada Redibem lah. So kita yang akan selesaikan masalah-masalah tu kan. Dekat Redibem ni mostly yang macam tadi saya cakap, Cik Hafiz Syahri dia ajar saya komponen kan, komponen level, kita mengenali komponen. Bila masuk dekat Redibem ni, mostly kita akan lebih lagi mendalam ke arah yang macam elektronik. Kalau kita tengok dia punya komponen-komponen dia tu pun lagi kecil yang SMD komponen. So sebelum ni kita tak pernah ada pengalaman tu. Biasa kilang lah yang ada board machine yang macam tu kan, untuk test semua tu kan. Okay, dekat sini saya jumpa the good leader lah kan, sebab dia lebih memahami kan. Apa-apa masalah boleh rujuk dia. Macam contoh, kita ada peluang lah untuk tanya, walaupun company ni besar kan, kita ada mentor. Idola saya, Cik Ismadi Ismail ni, dia dah 20 tahun dalam bidang biomedical ni lah kan. Bagi saya, bila kita ada mentor yang macam tu, lagi senang lah untuk kita improve kita punya knowledge dalam bidang biomed ni kan. Okay, bagi saya ni memenuhi keperluan sebagai biomedical technician ni. MBOT ni Cik Fazli lah yang ajar saya. Sebab tu saya cakap, saya rasa bertuah sangat sebab dalam course lab ni ada yang macam boleh rapat macam boleh okey dengan saya, tolong saya kan. Ni Cik Fazli lah ni yang ajar saya untuk register MBOT. So saya cakap, mana-mana pelajar yang akan meneruskan untuk sambung ke biomedical ni kan, at least register lah MBOT ni. Sekurang-kurangnya bila dah diterima dekat sesuatu company tu, sesebuah company, kita dah tak perlu untuk baru nak start register semua ni. Preparation lah, bagi saya preparation awal kan. Seterusnya ni untuk MDA lah kan. Sebab kita orang kerja bawah government punya hospital, so requirement dia tinggi sikit lah kan. Nak kena ada MDA at least pun level 1 lah
And level 1 ni lebih kepada principal operation lah. And sebut balik perkataan principal operation ni, teringat saya dulu dengan Cik Hafiz Hafizal. And dia kerja dia lebih kepada lab kan sebelum ni. So saya ada peluang lah, maksudnya guna mesin tu, lepas tu buat ujian tu untuk diri saya sendiri kan. Macam contoh urine analyzer kan, kita boleh buat test urine kita. So kita tengok apa kandungan dia. So saya rasa kalau kata untuk course lab ni, saya rasa macam untuk, bukan kata main-main, untuk kita buat testing kan, macam pengalaman di lab yang sebenar tu kita dah lalui dekat KKTM ni. And time tu saya ingat Cik Hafiz Hafizal lah ajar saya kan. So tu kenangan lah. Lagi satu lah, saya rasa buat masa sekarang dalam pandemik COVID-19 ni, untuk barang-barang makmal lagi orang kata market dia tinggi lah kan. Sebab mostly KKM guna pakai ni. Kadang-kadang sampai tak cukup kita tengok lab kan. Kadang-kadang sampel tu berapa lama nak kena siapkan. So, terlalu ramai sangat kan. Okay, berkaitan gaji yang saya terima lah dekat ReadyBAM ni, yang ni saya lampikan yang gaji yang cakap basic lah, basic kan. Sebab kalau kita tahu untuk level diploma ni biasanya basic dalam 1,800 kan. Tapi dekat sini lebih sikit lah. Untuk yang ni fresh graduate ni dapat 22. So kalau yang ada pengalaman sebelum ni, dekat boleh dapat lebih lagi lah kan. Gaji dia kalau macam contoh untuk jadi specialist ke senior technician ke, harga dia adalah dalam 27 boleh sampai 4,000 lah dan gaji dekat sini. Okay, di samping itu sekejap okay, ada sedikit lah yang patutnya ada yang tekno-usahawan punya. Okay, saya juga terlibat dalam bidang tekno-usahawan ni, yang mana kita buat company sendiri dan apa skill yang kita ada ni, kita buat servis untuk private hospital lah kan, hospital-hospital swasta kan. Daripada pengalaman saya yang ni, Encik Zul kan, tekno-usahawan ni dia asah saya daripada belajar lagi. Sebab dia cerita banyak tau, macam cara-cara kita untuk mulakan bisnes and apa yang perlu kita ada and semua tu lah. Saya dulu banyak rujuk juga dekat Cik Zul ni and untuk usahawan. Okay, sebelum ni sekarang saya ada company sendiri, KA Vision Resources. Okay, saya company hak milik persendirian lah, saya seorang. Okay, untuk tekno-usahawan ni bagi saya peluang dia tu lebih lagi lah, maksudnya besar lagi peluang dia. Sebab di mana saya tengok kita macam kita compare kan, kita dengan KKTM Ledang ni dengan mana-mana institusi pengajian lain, contoh macam UniKL ke kan, macam Poli ke.
kita tak ada, dia orang tak ada yang macam khas macam kita dapat ni kan. Macam contoh kita tengok dekat KKTM, banyak barang, banyak equipment kan, terutama sekali lab pun banyak. Saya rasa chemistry analyzer ni dekat KKTM jauh lebih canggih daripada mana-mana hospital lah kan. Dekat IMR sekalipun, Institute Medical Research kan, dekat situ pun tak ada sampai berapa, 4 ke 6 biji kan, chemistry analyzer kan kat KKTM. So kita rasa kita punya college ni memang banyaklah alatan yang boleh kita pelajari, yang lagi-lagi hands on lah. Kita boleh buka kan, kita boleh tengok apa yang ada kat dalam dia. So benda tu bila kita dah selalu buka mesin, kita dah selalu tengok macam operation machine tu, so bila di alam pekerjaan tak ada masalah bagi kita. Okay, untuk teknosawan ni kan, untuk company saya sendirilah, syarikat, alhamdulillah, mana-mana yang sebelum ni saya macam tengok kan, time saya intern, kita tengok okay, contoh pusat dialisis kan. So saya adalah customer daripada dialysis center, macam IJN sendiri pun ada. Lagi satu macam company-company besar macam NIQ Engineering kan, yang tu ada kolaborasi kot dengan KKTM. So dia pun ada buat servis dengan saya juga kan. Selain daripada tu macam KPJ, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ni dia lebih kepada barang-barang yang laser kan. Walaupun dia company besar, tapi dia kurang tenaga mahir. Macam contoh, kalau untuk buat service maintenance tu, dia boleh. Maksudnya service maintenance ni dia orang boleh buat lah. Kalau contoh untuk breakdown, dia orang akan hantar balik kepada kilang dia kan, kena hantar kat warehouse dia kan. So benda tu akan delay masa yang lama. That's why dia cari kita yang local punya. So kita boleh ambil tempoh dalam masa yang tak lama sangat lah untuk selesaikan masalah dia kan. Okay, bagi saya anggaran pendapatan lah bagi teknosawan ni antara 2,500 hingga 5,000 lah pendapatan bulanan lah orang cakap. So yang mana berminat untuk buat usahawan boleh refer kepada Encik Zul lah kan, sebab dia lecturer usahawan. Okay, seterusnya, okay, ni antara sokongan dan dorongan daripada pihak KKTM dan Redibem. Okay, dulu selepas saya habis LI ataupun semasa saya LI lagi, Cik IR Mahzan ni dia pernah hire saya untuk buat barang refurbish kan. Dulu dekat lab belakang, satu level dengan radiologi punya lab, dulu ada barang-barang dispose daripada hospital yang berdekatan lah kan. So daripada situ jugalah saya belajar kan, untuk kat mesin. Kita tengok mesin apa semua. So ni antara cakap satu didikan lah kan, dia bagi kita buka semua tu. Kalau kata nak buka yang baru, kita tak ada guide kan, maksudnya kita takut rosakkan mesin tu kan. So yang ni, yang refurbish punya program lagi senang lah kan, kita boleh buka. Saya pun Cik Mahzan dia bagi saya dan Cik Azwan time tu Cik Azwan untuk pilih kelas yang saya boleh cakap apa, kita punya training macam mana kita nak ajar student. Walaupun saya sendiri student time tu
saya ajar junior-junior saya. Daripada situ juga saya dapat macam improve saya punya knowledge yang communication skill daripada situlah. Okay, yang ni TS Ismadi ni yang belah kanan ni, TS Ismadi dia lah bos yang sekarang kan. So idola saya lah sekarang untuk bidang ni kan, bidang biomed. Okay, di sini ada, okay, ni antara tip untuk student KKTM ataupun mana-mana tenaga pengajar. Okay, yang kalau kita tengok ni gambar yang tengah, nota. Saya buat nota. Kalau ikutkan time kita LI dulu, kita akan tick semua benda. Macam contoh apa kerja kita buat, gambar mesin apa yang kita repair, ataupun apa-apa task yang kita buat dalam tu, kita akan lampirkan dalam buku logbook kita tu kan. Okay, so saya fikir kenapa kita perlu stop dekat situ je. Sebab tu experience kita. Apa-apa pengalaman kita semua dah kita bukukan dalam tu kan. So pada 2018 saya start balik buat nota ni atas dorongan bos saya sekarang lah yang dekat Redibem Senar Berhad ni. Dia ajar saya macam mana nak buat nota, collect kita collect detail pasal mesin kan, apa-apa data pasal mesin ni. So kita lampirkan dalam tu. Senang bagi kita untuk macam in case tiba-tiba mesin yang sama kan, macam contoh barang-barang lab pun saya tengok dia ada macam selector dia sendiri yang perlu kita ikut step by step kan. So saya bukukan dalam nota saya ni lah. Kan, ni gambar yang tengah-tengah ni tu nota saya. Kalau ikutkan atas tu macam skirt ni, kita ni ni Cik Zahari power lah ni untuk panggil apa, Lita ni kan, skirt ni kan. Okay, yang tu atas ni belah kiri atas saya punya station lah, tempat saya untuk repair barang-barang, general equipment, semua tu. Okay, dekat Redibem mostly saya buat kerja-kerja yang apa ni, hands on, lebih kepada hands on. So saya rasa untuk pelajar KKTM, untuk ada dalam bidang ni, kita perlu start daripada awal untuk terapkan hands on skill ni lah kan. Okay, seterusnya ni dululah dekat KKTM Ledang. Ni kelas lab juga. Saya tak ingat batch ke 7 ataupun 8 dia orang ni kan. So bila kita bercerita dengan orang, kita mengajar orang, itu lebih lagi membuatkan kita ingat apa yang kita buat tu, lebih ingat. Satu lagi, saya join yang robotik ni lah. Robotik ni Cik Zahari dan Cik Nick. And time tu seingat saya saya dengan Cik Kamal. Cik Kamal, ya betul. Saya bawa Cik Kamal time tu. So saya ikut dia untuk robotik ni. So dekat situ pun kita boleh buat kita boleh improve lah. Macam contoh untuk final year project ke kan. Final year project saya rasa bangga jugalah kan. Sebab final year project saya tu diguna pakai oleh Cik Zainal kan. Silap saya auto grab bar rasanya yang dia buat tu, projek dia kan. Itu projek saya dululah semasa final year project, sebab dia supervisor saya dulu. Okay, so dia teruskan sambung buat projek tu, smart grab bar rasanya namanya. Okay, ni antara macam pengalaman saya yang mendorong saya ke arah sekarang untuk
lebih lagi knowledge ke pasal hands on. Ni saya buat ni dekat lab ni, lab Kalimetra. Kat sini banyaklah tester yang kita boleh belajar. So Cik Fazli pun macam selalulah support kan. Kalau macam kita tanya cik, ni barang apa kita tak pernah pakai, okey dia cakap ambil je, kita try, okey dia terus buat depan kita. So macam benda tu tak ada gap lah untuk kita kan, untuk dengan lecturer kan. Okey, seterusnya, okey ni cabaran kerja dalam pandemik COVID-19 bagi saya mencabar. Yang gambar paling kiri saya ni, yang saya kena jaga quarantine station. Yang ni time tu awal bulan 4 rasa, bulan 4 ataupun bulan 5 lah kan. Tiba-tiba kena panggil, dipindahkan. Saya dipindahkan walaupun tugas berlainan. Kita duduk dekat quarantine station kan. Kita dah tahu yang ada dalam tu mostly yang ada COVID lah kan, ada COVID-19. So orang cakap kalau kata bukan kerja kita memang tak nak pergilah, sebolehnya kita tak nak pergi. Tapi saya fikir benda ni positif dan saya pergilah. Tak sampai lama jugalah, berbulan jugalah saya dekat sana. And yang gambar paling kiri ni bagi saya time tu ni pengalaman paling perit lah bagi saya kan. Tiba-tiba time tu bulan puasa, pukul 4 ke 5 pagi saya dapat call terus pergi ke di Furama Hotel ni kan, pusat kuarantin, pukul 5 pagi dengan tak sahurnya lagi time tu kan. So bila drive balik nak makan ni, tiba-tiba orang dah azan. Pukul 8 kita akan kerja balik macam biasa kan, pukul 8 sampai pukul 5. So masa saya dekat situ tak terurus lah kan. Orang kata macam betul-betul kita jadi bidang terjun dia cakap. Semua benda kita buat kan. Saya dekat quarantine station ni, saya jaga staff yang daripada bukan orang kita lah kan. So kita tak tahu dia punya SOP dia jaga ke tak kan, sebab dekat atas tu dia collect sisa buangan klinikal kan. Dia ambil semua dan bawa turun dekat ni. So kita yang akan sign borang dia kan. Kita ditugaskan untuk jadi supervisor dia. So dekat situ memang saya rasa nak menangis, nak balik, nak berhenti kerja pun ada kan. Tapi sebabkan saya fikir tak apalah, positif kan. So saya teruskan kerja dekat ni lah, saya teruskanlah dengan yang quarantine station ni kan. Nasihat saya dekat para pelajar dan semualah kan, ni saya ambil iktibar lah kan. Cakap apa pun yang datang untuk kita try buat seeloknya lah, sebaik mungkin kan. So dekat sini juga saya dapat, walaupun kita time tu kita tak fikir pasal duit dah, kita fikir pasal keselamatan diri dah time tu. So walaupun dia tawar gaji ke bonus ke kan, allowance berapa banyak pun, time tu kita dah tak pandang dah semua tu kan. So adalah kemanisan dia dekat, walaupun susah dan takut time dekat quarantine station ni. So dia bagi bonus lebih lah, berlain macam kita special sikit lah dapat daripada orang lain. Okay, gambar yang belah kanan ni, kalau tengok nampak macam ada kereta kan, body kereta kan kat belakang. Yang ni saya punya personal business lah, teknosawan saya kan, saya buat ni kerja luar yang panggil. So yang ni ventilator untuk orang panggil
derma daripada pihak, saya tak silap saya ni Highcom. Yang saya buat ni dekat Highcom Section 26 dekat Shah Alam. So ni sumbangan lah untuk hospital Keluang kalau tak silap. Dia datang banyak tau. So time tu ventilator memang tak cukup kan, memang tak cukup. So dia orang order ni brand China, semua kita yang akan monitor balik. Dekat sini kita boleh tengok maksudnya okay, andai kata mesin tu tak ikut spek yang macam mana ada dekat Malaysia ni, kita jangan panggil apa, lepas pandang, ambil mudah lah kan. So saya macam tube, hose apa semua tu yang mana tak ikut spek dia, memang kita takkan buat lah kan. Kita risau sebab apa-apa tanda tangan kita dekat situ kan. So kita bertanggungjawab. So sebelum apa-apa terjadi, saya tak lepaskan lah kan. So bagi semua jangan ambil mudah lah, sebab mungkin hari ni tak kena dekat kita kan, mungkin ada ahli keluarga ke kawan-kawan kita yang guna mesin ni kan. So benda kalau mesin tu tak okey ataupun tak ikut spek, so panggil menyesal tak sudah lah kan semua benda tu. Okay, seterusnya okay, yang ni mengenal pasti kehendak industri dalam bidang biomedical. Okay, sama yang macam saya cakap tadi, pelajar sebelum pergi LI sebolehnya register lah MBOT ni, minimum pun juruteknik berkelayakan lah kan. Yang ni tapi kalau macam kalau ikutkan memang yang tu je lah dia boleh register kan untuk fresh graduate. Okay, register MBOT. Lagi satu tip yang saya bagi tadi, logbook ni ataupun buku nota ni, bila kita pergi interview kan, kalau macam contoh kita fresh, kita tak ada apa-apa sijil lagi kan, tak ada apa-apa sijil, kita tak pergi training apa-apa lagi, maksudnya kalau pergi pun tak banyak kan. So nota-nota ni lah yang boleh proofkan kita punya knowledge kan. Biasa kalau macam interview jarang dah orang nak tengok benda-benda macam tu. Macam contoh kita sembang kan, kita cakap okay kita boleh repair benda ni, okay saya boleh handle machine ni kita boleh buat kan. So orang boleh kata kita menipu kan, kita tak boleh nak proof benda tu. So kalau macam contoh ni kalau boleh lah, sebolehnya kalau kata student tu ni atas diri sendirilah untuk improve kan. Yang mana time LI tu, buku LI tu kita ambil dan guna pakai sampai sekarang. Sebolehnya selalu update dari hari ke hari apa yang kita buat kan. So benda tu kalau kata kita pergi interview, okay ni saya cerita pengalaman saya sendiri. Okay, saya interview dekat Foresight Industry. Foresight Industry. Saya rasa ramai lecturer yang kenal dan tahu akan company Foresight Industry ni. Okay, saya pun dapat kontak daripada Madam Yana time tu, sebab saya tengok dalam group diorang cakap ada apa ni, company nak ambil pelajar KKTM Ledang. Okay, saya pun dapat nombor Cik Azim, nama dia. Bila saya kontak dia, saya tanya berkaitan dengan pekerjaan tu lah. Okay, so dia tanya saya, dia ajak jumpa dan dia cakap apa kemahiran yang kita ada kan, apa yang saya boleh buat. Okay, so saya cakap saya develop benda ni sekian-sekian dengan nota yang saya ada ni, saya tunjuk semua tu. Untuk yang first debit harga saya gaji saya yang dekat Redibam,
Okay, selepas lama tu dia macam okay, dia nak bagi lagi. Time tu saya terfikir, okay, kalau katalah untuk tahun depan mungkin saya dah boleh naik specialist macam tu kan. So saya gunakan alasan tu untuk saya hold jawatan dekat company dia lah kan. So bila saya cakap mungkin kemungkinan besar boleh naik specialist dekat Redibam, then dia still tanya berapa gaji yang ditawarkan untuk specialist ni dekat Redibam. Setahu saya dekat Redibam ni at least 3,000 lebih lah. Itu yang fresh, maksudnya macam bukan yang ada pengalaman lama kan. So dekat situ Foresight Industry ni Cik Azim dia boleh beat harga tu. So saya daripada situ saya dah tahu value market saya ni seberapa banyak lah kan. So tapi saya still lagi dekat Redibam sebab saya tahu banyak lagi ilmu yang saya boleh dapat dekat situ. Dan lagi satu, bos saya tu antara mentor saya lah kan. Okay, kebolehpasaran para pelajar bagi bidang makmal di Redibam Sendang Berhad. Okay, dekat Redibam ni walaupun kita ada banyak cawangan kan, daripada Central ni, KL, Selangor, lepas tu Pahang, Terengganu dan Kelantan lah. Saya tengok dekat setiap department branch tu tak ramai tenaga mahir dalam bidang makmal ni kan. Padahal kalau ikutkan apa-apa sampel, apa-apa macam darah ke, kita akan hantar ke makmal. Maksudnya semua pasien yang dalam tu memerlukan ujian darah dekat makmal. Maknanya department makmal ni selalu digunakan. Memang dulu time saya belajar saya tak nampak benda tu. Bila saya dah masuk industri ni, rupanya memang kelang kabut sikit lah dekat makmal punya ni kan. So saya rasa kalau kita boleh didik lagi awal pelajar-pelajar kita, macam saya dulu, pendedahan saya maksudnya dah lewat, maksudnya bukannya lewat macam mana, kalau boleh kan lagi awal lagi elok. Maksudnya contoh dah lama student tu selalu praktis, dan lagi senang lah dia untuk dapat ilmu berkaitan dengan biomedical lab ni kan. Dekat Institute Medical Research ni, IMR pun kita tengok tak ramai. Memang ada kita punya biomed kat sana, tapi spesialis dalam bidang tu kurang. So kalau kata untuk buat general equipment ni dah ramai dah banyak dah persaingan. Tapi untuk makmal ni saya rasa peluang dia tu cerah lagi kan. So kalau macam contoh lah, ni pendapat saya, kalau kata kita dalam bidang makmal and kos makmal, okay, kita dah kerja nanti, kita dah ada knowledge pasal equipment dan peralatan makmal ni kan. So bila kita keluar ataupun LI, kita masuk bidang lain kan, maksudnya macam terapeutik ke mana-mana kos, so benda tu advance untuk kita. Macam contoh kalau kita kerja dekat ni untuk terapeutik ke general equipment kan, tapi bila masuk makmal, kita tengok so senang bagi kita, so kita dah ada pendedahan, so kita refresh balik. So antara benda tu bonus lah. Macam saya pun saya rasa bonus lah bagi saya, sebab saya tahu macam principle operation untuk equipment dalam course lab ni lah kan. Okay, itu saja yang saya boleh share untuk setakat ni. Okay, seterusnya saya buka untuk sesi soal jawab lah. Saya jemput
Cik Hafiz Hafizal lah. So, ada soalan ke? Apa-apa pertanyaan? Okay, Assalamualaikum saudara Akram. Terima kasih kerana memberi banyak memberi banyak pendedahan, memberi banyak penerangan tentang taliman industri ni dan pengalaman-pengalaman saudara Akram ni telah memberi membuka mata lah kan betapa kepentingan biomedical engineering ni di market besar, sangat besar sebenarnya. Maksudnya bila kita beri peluang kepada orang yang duduk industri, barulah para pelajar dapat nampak bahawa kepentingan belajar biomedical engineering sangat tinggilah dia punya market dia. Maksudnya peluang dari segi peluang dia, dari segi macam mana kita nak kita nak bersaing apa semua kan, persaingan tu. Jadi ditambah pula kebolehan kita, profil kita, jadi memberi kita sedikit advantage untuk terus dalam biomedical engineering. Okey, satu pertanyaan saya, tapi dah banyak saudara Akram dah banyak cover dah kot. Cuma saya nak tanyalah kan, memang kebolehpasaran pelajar kita untuk bidang biomedical ni, adakah maksudnya adakah lebih luas lagi masuk dari segi menjadi sales engineer, dari segi bukan terlalu kepada bahagian maintenance saja. Boleh ada tak macam berasa yang boleh mendatangkan kita panggil boleh mendatangkan Peluang. sumber income yang besar lah kan. Boleh tak, so Akram boleh ulas sikit. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Bagi saya lah kan, saya rasa seeloknya kita cari keunikan tu daripada orang lain. Maksudnya macam saya sendiri, saya lebih kepada buat repair tau. Repair, kita develop macam contoh board tu, kita lukis balik litar, kita tengok okay, apa kerosakan dia. Biasa dekat mana-mana hospital, vendor ke, bila mesin tu rosak, dia akan dia akan tukar je, exchange je barang, bukan dia repair barang tu. So bagi saya, macam saya cakap tadi, company akan ambil kita kalau kita boleh reduce cost dia kan, buat saving cost untuk dia. Itu antara peluang cerah lah, keunikan dalam diri kita kan. Macam saya buat ni, saya rasa bagi saya apa yang Cik Hafiz Syahari ajar tu, EWP tu kan, subjek EWP tu, saya rasa macam perlu mendalam lah lagi sikit kan. Macam kalau ada rezeki, insyaAllah saya punya company KA Vision mungkin akan buat workshop lah dalam KKTM Ledang kan. Macam yang sebelum ni saya pergi meeting dengan Cik IR Mahzan, sekali dengan Encik TS Kamil bin Pongot pun ada time tu, dan juga pengarah BKT kita Haji Nuriman, time tu dia orang ada. So kalau kata kita boleh buka workshop kat dalam tu, sedikit sebanyak bolehlah kita share untuk jadikan student KKTM ni lebih unik lah daripada mana-mana institusi pengajian. Macam setahu saya dekat UniKL pun ada buat benda tu. Sebab Redibam ada buka service center dalam UniKL tu. So kita boleh tengok student UniKL ni yang best, yang baru, lepas ada workshop kat dalam tu, service center kat dalam tu, knowledge dia orang lagi lagi improve lah. Sebab dia orang dah unik tau. Macam contoh kalau kita pergi dekat mana-mana untuk interview,
kita akan bercerita benda yang sama. Maksudnya sama yang macam orang kan, buat maintenance, buat servis macam tu je kan. Tapi bila kita cerita yang kita ni boleh buat saving cost kan, mana-mana company diorang akan tengok lah benda ni. Macam contoh kebolehan kita sendiri sebagai staff dia. Macam sebelum ni dia perlu keluarkan duit sampai berpuluh-puluh ribu untuk tukar peralatan ataupun spare part tu. Okay, kita tukar yang komponen kecil, lagi kecil kan. Biasa kalau kita tengok dalam bilik Cik Zahari lah, PCB board kan, biasa Cik Zahari akan tahulah macam mana orang panggil apa, persaingan dia. Sebab dalam bidang biomed ni tak ramai lagi lah yang boleh buat hands on ni, yang repair yang sekecil-kecil komponen. Kalau kita tengok komponen tu untuk kita resolder dia, kita kena pakai gun yang macam blower, macam tu je. So memang kecil sangat, perlukan mikroskop untuk tengok komponen tu. So bagi saya cik, kita terapkan ilmu ni daripada peringkat awal lagi lah kan? Sebab sekarang pun saya tengok dah ramai kan, dah ramai macam produk daripada Poly, Unicare kan. So dekat KKTM ni kalau boleh kita bagi keunikan lah daripada mana-mana institusi lain. Itulah cik daripada saya. Selain tu kalau cik ada lagi apa-apa soalan ke? Okay, kita buka soalan kepada siapa saja yang sedang mengikuti daripada pelajar terutamanya, untuk bertanyakan apa-apa juga soalan. Sekiranya ada boleh terus bertanya. Kita sesi tak lama lah. Okay, ada siapa yang nak tanya? Ada tak daripada pelajar ataupun daripada apa ni staff? Boleh cerita sendiri. Daripada Haji Hafizuddin ke? Okey, untuk Ada bang. Ya. tak ada Pak Haji. Mana tahu Pak Haji nak tanya macam-macam ke? Kan? Tentang apa ni, jalanan seorang pelajar yang sekarang ni jadi tenaga yang paling penting di BEM. Okey, walaupun apa ni servis tu baru 5-6 tahun kan, tapi dahsyat lah. Saya rasa sangat sangat respect daripada saudara Hairul Akram ni. Dia punya apa kita panggil lah, dia punya kemajuan itu memang rapid lah. Macam rapid test COVID. Kan? Jadi sangat hebat lah, kan? Dalam masa tahun macam-macam dia buat kan. Ingat boleh kerja dekat Arab lah kot. Kan? Oh, insyaAllah ada rezeki je boleh. Okay, ni income lagi power kan. Okay, so untuk sesi taklimat tentang industri, kita ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Akram. Di antara waktu jadi pelajar pun okeylah, dia beri banyak komitmen lah kan sebagai pelajar, dan juga memberi feedback, ataupun sekarang ni sebagai pekerja pula dia memberi yang terbaik untuk company dia. Itu sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya untuk kebaikan diri kita sebenarnya. Okay, bukan untuk orang lain. Kalau kita buat baik pun sebenarnya untuk diri kita. Okay, sebelum kita tamatkan sesi taklimat industri, iaitu tentang perjalanan ataupun kita panggil pengalaman serta macam mana khusus biomedical engineering ni mempunyai future yang lebih baik, ataupun future yang ditunggu-tunggu lah. Terutama bila pandemik ni pula memang
memang apa ni biomedical memang terlibat secara langsung. Seperti cerita apa ni Akram tadi kan. Dia Betul, terlibat dengan quarantine punya ni kan. Itu quarantine machine kan, betul tak? Troubleshoot machine. Quarantine station. Yang Maksudnya tu machine kan. kita jaga patient tu. Maksudnya patient yang ada PUS, kita akan jaga tempat tu. Maksudnya kalau kita ditugaskan di Furama Hotel tu, memang kita akan jadi supervisor untuk situlah. Dan beberapa hotel sekitar tu lah. Dari segi maintenance machine kan, betul eh? Lain, Okey. lari bidang sikit lah. Okey. So kita tengok kat sini apa ni, orang yang bagus ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Sebelum kita sebelum kita teruskan lagi kita punya sesi kita ni. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Akram kerana sudi sharing momen dia waktu dia bekerja sebagai dan juga dia banyak bagi kita input lah, sama ada kepada pengajar ataupun kepada para pelajar, macam mana persediaan kita, macam mana dia bila dah berada dalam ni. So sekiranya perlu nak berurusan lagi dengan saudara Akram, harap kita boleh jemput lagi lah saudara Akram untuk beri dia punya personal view dia kepada KKTM Medan lah untuk kebaikan bersama. Okey, terima kasih saudara Akram.